Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama Cikgu Asha dalam kelas Matematik Tambahan tingkatan 4 KSSM. Video kali ini kita nak belajar bab 5 iaitu janjang. Okay, hari ini topik 5.1 janjang aritmetik. Okay, dalam video ringkas hari ini cikgu nak cerita macam mana kita nak mengenali ciri suatu janjang aritmetik. Apabila kita dah kenal ciri janjang aritmetik, maka kita boleh mengenal pasti suatu janjang aritmetik tu. Okay. Bila kita dah dapat kenal pasti suatu janjang aritmetik, maka kita boleh mencari beza sepunya. Atau kita wakilkan dengan D. Beza sepunya diwakili dengan D. Bagi suatu janjang aritmetik. So, ini short form dia, JA, janjang aritmetik. Okey, bila dah kenal pasti ciri, dah kenal pasti janjang, dah kenal pasti dah dapat cari beza sepunya, bolehlah membentuk rumus suatu sebutan janjang aritmetik. Mari kita tengok video ringkas ni. Yang first, nak mengenali ciri janjang aritmetik. Diberi dua contoh di sini, A dan B. Satu, ada satu susunan nombor. Dua-dua susunan nombor lah. Ini pun susunan nombor. Kita tengok daripada 1 jadi 3. 3 pergi ke 5. 5 pergi ke 7. Yang ini pula daripada 0 pergi ke negatif 4. Daripada negatif 4 pergi ke negatif 8. Negatif 8 pergi ke negatif 12. Negatif 12 pergi ke 16. Dot, dot, dot. Maksud dot, dot, dot 3 titik ni adalah maksudnya seterusnya nombornya berterusan. Kita dapat tengok dekat sini daripada 1 ke 3 nombornya bertambah 2. 3 pergi ke 5 nombornya juga bertambah 2. 5 pergi ke 7 nombor juga bertambah 2. Manakala yang B daripada 0 pergi ke negatif 4 dia berkurang 4. Negatif 4 pergi ke negatif 8 berkurang 4. Seterusnya berkurang 4. Okay, dekat sini ciri yang kita dapat ataupun ciri yang kita boleh perhatikan ialah beza setiap nombor adalah sama bagi susunan nombor ni. Susunan nombor ni. Okay. Beza setiap nombor adalah sama. Sama ada dia bertambah ataupun berkurang secara seragam. Okay. Kedua-dua ciri ini merupakan ciri beza sepunya. Okay, beza sepunya kita wakili dengan D. Dalam English, the difference. Okay, jadi, dia gunakan D sebagai simbol beza sepunya. Perwakilan beza sepunya. So, kesimpulan bagi ciri janjang aritmetik ni, janjang aritmetik merupakan suatu jujukan nombor, sequence, satu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperolehi dengan menambah satu pemala kepada sebutan sebelumnya. Satu pemala tu yang D ni lah. Okay. Dekat sini pemala dia, D dia ialah positif 2. 1 tambah positif 2 jadi 3. 3 tambah positif 2 jadi 5. Manakala yang B ni juga proses penambahan nombor negatif. 0 tambah negatif 4 dapat negatif 4. Negatif 4 tambah negatif 4 dapat negatif 8. Okay, biasa kita akan cakap tolak sajalah kan. Sebenarnya dia penambahan satu pemala. Jadi pemala tu sama ada positif atau negatif. Bila negatif dia berkurang. Jadi shortcutnya kita akan cakap tolak. Bila dia positif nombornya akan bertambah. So, janjang aritmetik nama diberi. Yang kedua, kita nak kenal pasti suatu janjang aritmetik. Kita dah tahu tadi kalau janjang aritmetik pertambahan seragam. Pertambahan seragam. Okay? Beza sepunyanya semua adalah sama. Jadi kita kena perhatikan, kita kena tengok adakah kedua-dua contoh ini merupakan janjang aritmetik. Nak tahu beza, kita kena tolakkan nombor
dengan nombor sebelumnya. Kita tengok contoh yang A, 350 tolak dengan 358. Jangan terbalik bukan 358 tolak 350 ni salah. Mesti suatu nombor tu ditolak dengan nombor sebelumnya sebab kita nak tahu beza, betul? Jadi kita tolak, kita akan dapat negatif 8. Sebab nombor ni lebih kecil daripada nombor sebelumnya. Yang ni 342. Okey, 342 tolak dengan 350 juga kita akan dapat negatif 8. Maksudnya setiap nombor ni apabila ke kanan dia akan bertambah negatif 8. Yang ini negatif 8, yang ini pun negatif 8. Jadi dia sama tak? Sama. So beza sepunya dia, D dia seragam. Bila seragam maka dia adalah janjang aritmetik terbukti. Kita tengok yang ni pula, nombor 2 dengan 2/3. So, kita tengok, okay, 2 tolak dengan 2/3. So, 2 tolak dengan 2/3. Akan dapat 4/3. Tengok yang ni pula, 10 tolak dengan 2. 10/3, sorry. 10/3 tolak dengan 2. Tengok, 10/3 tolak dengan 2. 10 tolak 6, 4. 4/3 juga. Macam mana dengan ni? Dia ada bagi 1, 2, 3, 4 ni. Kita kena check semua. 5 tolak 10/3. Sama dengan, nanti darab dengan 3 kan, 15. 15 tolak 10 dapat 5. 5/3. Okey, ni dah betul. Ini dah betul. Tiba-tiba dekat last kali, dia punya beza dapat 5/3. Jadi maksudnya ke kanan ni, dekat sini, dia bertambah sebanyak 4/3. Yang sini, dia bertambah sebanyak 4/3. Tiba-tiba dekat sini, dia bertambah sebanyak 5/3. Jadi ada berlaku pemalar yang tidak sama. Jadi kat sini, 4/3 tu tak sama dengan 5/3 kan. Jadi dia tidak seragam. Bezanya tidak seragam. Maka dia bukan janjang aritmetik. Bukan. Okay, boleh faham Untuk janjang aritmetik, setiap sebutan tu pertambahan dia adalah sama pemalarnya. Okay, kalau negatif 8, semua negatif 8. Macam ni, kalau semua 4/3, kalau yang ini 4/3, semua kena 4/3. Tak boleh ada lain satu pun. Okay, faham dah tahu, dah boleh kenal pasti satu janjang aritmetik. So, boleh cuba cari beza sepunya pula. Tadi kita dah buat dah pun. Mencari beza sepunya D. Suatu janjang aritmetik. So, kat sini, tengok. Ni merupakan latih diri 5.1 muka surat 129 daripada buku teks. Okay. Standard prestasi. 5.11. Standard pembelajaran, sorry. Standard pembelajaran 5.11. Baru nak cari beza sepunya. Okay. Macam nak cari beza sepunya ni? Macam tadilah. Kita tengok yang A. Yang ini, dia dah mention setiap janjang aritmetik berikut. Jadi, ini bermaksud A, B, C dan D ni adalah memang janjang aritmetik. So, tak payah nak buat checking lagi macam tadi. Kita nak check satu-satu kan? Tak payah. So, yang ini memang confirm janjang aritmetik. Kita boleh terus cari beza sepunya. Beza sepunya, kita dah tahu tadi, dah tunjuk tadi kan, suatu sebutan ditolak dengan sebutan sebelumnya. Jadi, katakan
Sebutan ini adalah sebutan yang ketiga kan? T3. Kita akan tolak T itu term T sama dengan term. Sebutan dalam English term. So, sebutan yang ketiga, ni kan 1, 2, 3. Sebutan ketiga tolak dengan sebutan yang kedua. So, T3 tolak dengan T2. Nak cari beza. Okay. Ataupun boleh juga T2 tolak dengan T1. T2 tolak dengan T1. Okey, maksudnya dekat sini, satu sebutan, tak kisahlah sebutan apa-apa pun, jadi cikgu sebut N lah katakan, tolak dengan sebutan sebelumnya, N tolak 1. Contoh So kalau sini katakan 4, 4 tolak 1 ialah 3. Jadi T4 tolak T3. Boleh faham? Kalau sini 2, N dia 2, T2 tolak T, 2 tolak 1 ialah 1. Ini 1. Boleh T2 tolak T1. Jadi cikgu ambil yang A ni, cikgu buat T2 tolak T1 pun boleh, T3 tolak T2 pun boleh, mana-mana pun boleh. Kita tengok soalan yang A. Negatif 7 tolak negatif 21. Okay. D dia sama dengan, ni tolak dengan tolak akan jadi tambah. So 21 tolak 7 ialah positif 14. So, untuk A, D dia ialah 14. Tengok B. B, kita ambil ni. 5 set 3 tolak 2 set 3. Okay, set ni ibarat Y. Y. 5Y tolak 2Y sama dengan 3Y. Betul. So, 3 set 3. Okay. So, 5Y tambah dengan 3Y. Dapat tak 8Y? Dapat kan? Jadi betul lah ni. So, untuk B, D dia ialah 3 set 3. C, 2P tolak P tambah Q. Macam ni. 2P tolak. Okay. Sebab yang pertama ni, P1 dia ni ada dua sebutan. P tambah Q. Kita kena buat dalam bracket lah sebab dia tolak T2 tolak T1. Kalau kita buat 2P tolak P tambah Q, ni tak nampak macam dia satu sebutan. Okay. Ini T2 tolak T1. Jadi kat sini kita kena letak bracket. Okay. Jadi 2P tolak dengan P akan jadi P tolak dengan tambah akan jadi tolak Q. Okay. Kalau kita buat tadi macam terus ya 2P tolak P tambah Q, kita akan dapat P tambah Q dan ni salah. Okay. Sebab tak buat bracket ni akan dapat jawapan macam ni. Ini adalah common mistake yang biasa berlaku. So, D untuk C ialah P tolak Q. Penekanan sekali lagi. Bila ada sebutan dia begini, P tambah Q tu kena buat bracket supaya tidak berlaku common mistake ini daripada P tolak Q yang sepatutnya jawapan kita jadi P tambah Q. So, akan jadi salah. Okay. Focus please, focus please. Okay, D. Log. Kita nak cari log ni. D. Log A 2 kuasa 4 tolak log A 2. Okey, bila macam ni bila ada kuasa-kuasa kat belakang ni, rasa macam susah sikit nak buat, betul tak? Ataupun rasa jadi akan keliru. Jadi, apa yang cikgu nak tunjuk, buat macam ni. 4 tu pergi depan. Ni kan ada kuasa 1 sebenarnya kan? 1 pergi depan. So, dia akan jadi ni 4. 4Y tolak dengan 1Y. 4Y tolak 1Y dapat 3Y, betul? 3Y. Y kita apa? Y kita log
A2 tadi. Okay. Jadi jawapan dia yang sebenar ialah log A2 kuasa 3. Ini jawapan kita. Test lagi, kita tengok yang ni pula. Log A2 kuasa 7. Log 2 kuasa 7 asas A. Tolak dengan log 2 kuasa 4 asas A. Jadi kita buat 7 duduk kat depan. Log 2 tolak dengan 4 log 2. So, 7 Y tolak 4. Y dapat 3 Y. Y kita apa? Y kita log 2 asas A. So, D kita ialah, bawa balik ke belakang, log A2 kuasa 3. Sama kan? Sama. Ini dengan ni adalah sama. Okay, seterusnya. Okey, perkenalkan setiap sebutan kita panggil T. Tadi cikgu dah cakap, setiap sebutan kita panggil T. Dia sebenarnya asal daripada term. Jadi kita wakilkan dengan T untuk sebutan. Maksudnya ini sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Okey. Jadi dia akan jadi T1, T2, T3, T4. Dan seterusnya, dia kata dot tu ada sebutan seterusnya. Kita akan, mana-mana sebutan yang terpilih di belakang tu, kita panggil T, N. N ini mewakili apa-apa nombor. Okay, sekarang ni kita tengok T1, kita nak tengok dia punya pola untuk membentuk formula ataupun rumus sebutan. Nak cari sebutan suatu janjang aritmetik ni. Kita tengok dia punya macam mana dia punya pattern tu. Yang pertama kita adalah 1. Okay. Sebutan yang pertama ni selain daripada T1, kita juga panggil dia A. A ni wakil untuk sebutan pertama. T2, kita tengok pattern dia. Okay, yang ini mula-mula memang kita takkan dapat idea, tapi bila kita dah buat semua, kita dah susun semua, okay, tengok situ kan dia 1, 3, 5, 7 kan. Kita nak membentuk macam mana nak patternkan dia jadi sama. Sebab dia satu janjang yang seragam. Okay, dia merupakan satu janjang yang seragam. Jadi kita tengok kat sini, persamaan dia, semua ni bermula dengan 1 tambah apa? Kan dia tambah 2, 2, 2, 2 tadi kan? 2, 2, 2 tu tadi. Lepas tu 2 tolak 1 ni merupakan, ini adalah sebutan kedua. So, sebutan kedua tu, kita tengok dia punya pola. Setiap sebutan tu boleh tolak dengan 1. Okay, tengok kat sini 1 tambah 2 tolak 1 tu kan 1. Cikgu tukar sekejap 2 tolak 1 tu 1. Ni, 1. 3 tolak 1 ialah 2. 4 tolak 1 ialah 3. 4 ni datang daripada N. 3 ni datang daripada N. 2 ni datang daripada N. 1 ni memang tak adalah. Kalau nak buat boleh juga. 1 tambah 1 tolak 1 kuasa 2. Okay. 1 tolak 1 ialah kosong. 1 tambah kosong memang dapat 1. Okay. Ni, 1 ni dapat daripada sini. Ini N. Ini T. Tn. Okay. Jadi, semua ni sama. Seragam. D dia pun seragam. Yang berbeza cuma di sini. Yang ni semua tolak 1. Hasil dia akan dapat sama macam susunan di atas. Jadi, kita nak membentuk rumus dia. Okay. Kita akan dapatkan Tn sama dengan 1 tambah N tolak 1 kan. Yang berbeza cuma kat sini. Ini kita ambil N. So, N tu N dari sinilah. N tolak 1, 2. Okay. 2 ni apa? 2 ni tadi kan beza sepunya. Kan?
Beza sepunya ni nampak. Beza sepunya dia adalah 2, 2, 2. Positif 2, positif 2. So, satu ni ialah sebutan pertama dia A. Jadi kita pun dapat membentuk satu rumus sebutan, suatu sebutan janjang aritmetik nak dapatkan. Rumusnya ialah A tambah N tolak 1 D. Andai kata kita nak cari sebutan ke 7, maka kita akan kira dengan 1 A dia tambah N tolak 1, maksudnya 7 tolak 1 ialah 6. D dia ialah 2 sama dengan 13. Okey? Boleh faham ya sekarang? Okay, ini kesimpulan dia. Untuk mencari sebutan ke N, rumus yang terbentuk ialah Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okey. Setakat ini dahulu untuk kelas matematik tambahan tajuk janjang aritmetik. Kita akan jumpa lagi untuk rumus-rumus seterusnya. Jumpa lagi di lain masa. Okay? Tunggu akan ada seterusnya. Bye-bye.